Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Terima kasih kepada mereka yang berkesempatan untuk menonton secara ringkas sedikit secara langsung daripada saya untuk slot refleksi Al-Quran di Tadabbur Center. Seperti biasa, slot ini adalah satu bentuk penghuraian ayat-ayat Al-Quran yang terpilih, yang mana akan memberikan makna-makna yang tertentu. Dan untuk kali ini saya memilih untuk menghuraikan satu ayat. Berkebetulan saya berada di luar negara untuk seberapa tempoh yang agak panjang, iaitu di Edinburgh, Scotland, United Kingdom sekarang. Saya memilih untuk menghuraikan satu ayat yang penting tentang bagaimanakah maknanya, betapa besarnya menjadi seorang pengembara yang berada luar dan jauh daripada rumah tempat tinggalnya ataupun tempat kediamannya. Kadang-kadang antara perkara yang agak kurang, yang kita katakan masyarakat kita tidak membudayakan hal ini, hanyalah lately ni saja kita tengok ramai orang dah mula untuk keluar daripada kepompong zon selesa mereka. Tapi dulu kurang. Di antara apa yang kurang dulu adalah orang tak suka nak keluar dan nak pergi jauh daripada situ. Mungkin antaranya adalah kos yang agak tinggi. Tetapi zaman sekarang everyone can fly. Dan kita tengok ada beramai orang melakukan pelbagai perkara, tetapi ada segelintir manusia yang memilih untuk menghabiskan sisa-sisa hidupnya sebagai seorang pengembara. Mungkin di antara perkara yang kurang didedahkan oleh ramai agamawan ataupun ustaz-ustaz di tanah air kita adalah memberitahu kepada anak-anak muda betapa pentingnya menjadi seorang pengembara dan bagaimanakah besarnya hikmah menjadi seorang pengembara. Menjadi seorang pengembara barangkali tidaklah menyebabkan kita ini menjadi orang yang besar, orang yang beriman ataupun apa-apa yang terdapat dalam rukun-rukun Islam ataupun rukun-rukun iman. Tidaklah sepenting itu. Tetapi kita melihat daripada awal manusia diciptakan sehinggalah pada hari ini, orang-orang yang hebat dan orang-orang yang berjaya, orang-orang yang sentiasa dipermudahkan oleh Allah pelbagai urusan mereka dan sentiasa menjadi orang yang lain daripada yang lain, yang tidak biasa-biasa. Mereka tidak duduk di satu tempat. Mereka adalah orang yang mengembara seumur hidup mereka. Daripada zaman Nabi Adam alaihissalam mengembara seberapa tempoh yang sangat lama hanya untuk mencari seorang Hawa yang dicintainya. Nabi Idris, kalau tidak ada kisahnya dalam Al-Quran, tetapi satu naratif yang lain, Nabi Idris adalah seorang pengembara, seorang yang membuat border ataupun perimeter bagaimanakah dunia ini dibahagi-bahagikan. Nabi Nuh alaihi salam mengembara mencari tempat yang paling selamat. Dan semua Nabi, Allah takdirkan mereka tidak duduk di satu tempat. Mereka harus keluar, dan perjalanan mereka keluar itu mereka mencari sesuatu. Mereka sudah ada kebenaran, tetapi tindakan untuk keluar daripada situ adalah satu proses pendidikan dan juga satu proses tarbiyah, supaya untuk menjadi manusia yang kenal Tuhan, duduk dalam satu arus dan juga satu kebiasaan, kita tidak akan membawa apa-apa perubahan. Dan kita tengok semuanya, kisah-kisah dalam Al-Quran sendiri pun pasti ada perjalanan. Dominan kisah-kisah dalam Al-Quran adalah berkisah dengan perjalanan. Kalau kita katakan kisah Nabi Musa alaihi salam dalam Al-Quran, kisahnya adalah kisah perjalanan Nabi Musa. Dan pastinya Allah tidak detailkan Nabi Musa ketika duduk pada satu tempat. Allah detailkan Musa ketika bergerak pada satu tempat ke satu tempat. Bagaimana Musa daripada Mesir bergerak ke Madian, kemudian balik ke Mesir, kemudian berproses untuk gerak ke tanah yang dijanjikan, menyelamatkan Bani Israel. Begitu juga dalam surah Al-Kahfi kita melihat, walaupun bukan kisah Nabi, tetapi kesemuanya adalah kisah perjalanan. Bagaimanakah perjalanan sekumpulan pemuda yang keluar daripada kepompong kekufuran, dan bagaimanakah perjalanan dua pemilik kebun yang berjalan melihat kebun mereka, lalu perubahan itu berlaku. Bagaimanakah perjalanan Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihi salam, bagaimanakah perjalanan Zulkarnain. Kesemuanya adalah cerita tentang seorang pengembara,
Cuma watak yang mereka bawa selain daripada seorang pengembara menetijahkan makna yang berbeza. Sebagai seorang Nabi, Nabi Musa menetijahkan watak dan juga memberikan makna yang berbeza. Namun kesemua mereka adalah memakai satu pakaian yang dipanggil sebagai seorang pengembara. Kenapa pentingnya menjadi seorang pengembara? Dan kenapa pentingnya kita mengiktiraf diri kita sebagai seorang yang tidak mahu hidup di satu tempat dan satu kebiasaan? Kita boleh dedahkan dua perkara di sini. Sepanjang sejarah Islam, Islam tidak akan pernah berkembang. Islam tidak akan sampai di mana-mana dunia sekiranya, kalau kita melihat titik perubahan itu berlaku di mana, sekiranya Nabi tidak memilih untuk berhijrah keluar daripada Mekah. Nabi sayang ke Mekah. Mekah bukannya tempat yang biasa-biasa. Mekah adalah tempat yang sangat besar artinya bagi Nabi. Kerana disitulah Nabi lahir, disitulah Nabi membesar, disitulah Nabi berkahwin, dan disitulah Nabi ingin membina kehidupan. Namun persoalan yang paling besar di sini, kenapakah Nabi membuat keputusan untuk berhijrah ataupun mengembara keluar daripada Mekah? Kerana kesemua pengembaraan bertujuan kepada satu perkara yang dipanggil sebagai kebenaran. Kita keluar daripada tempat yang kita ada pada hari ini hanyalah dengan satu tujuan, iaitu mencari kebenaran. Dan kebenaran yang kita cari mungkin tidaklah jumpa di tempat yang kita nak pergi, tetapi hati yang ingin mencari kebenaran akan sentiasa terbuka untuk menerima apa sahaja ujian dan cabaran. Mengembara akan membuatkan kita lebih terbuka dalam menerima banyak perkara. Otak kita akan lebih banyak diagnose. Banyak perkara yang menyebabkan seorang pengembara itu sangat berbeza dengan orang lain. Kita tidak hidup dalam satu sistem ataupun satu pemikiran dogmatik ataupun binary. Kita sentiasa melihat satu perkara yang baru, dan bagaimanakah penglihatan kita kepada perkara yang baru itu membuatkan kita mengenali Tuhan dengan lebih dekat, berbeza dengan apa yang telah kita kenal sebelum ini. Saya nak huraikan satu maksud sebelum saya pergi ke ayat yang saya sebutkan di video ini, iaitu surah Al-Hajj ayat 46. Saya nak sebutkan satu maksud yang baik yang mungkin jarang orang dedahkan, ataupun saya pun tak terfikir pula untuk cerita pasal benda ni. Antaranya adalah maksud perkataan ayat dalam Al-Quran ataupun ayah. Kita terjemahkan perkataan itu ke dalam bahasa Inggeris sebagai verse, ataupun ke dalam bahasa Melayu kita melayukan dia sebagai ayat. Tetapi apakah makna yang terkandung dalam perkataan ayat tersebut dalam terminologi ayah? Ayah selain daripada sentence tu yang kita nak bincang tu, dia tak boleh bincang macam tu saja. Kalau sentence, kita hanyalah memahami ayat yang terkandung padanya subject and predicate, ataupun subjek dan predikat. Jadi tak cukup untuk membawa makna yang Al-Quran nak terjemahkan. Sebab itu ada beberapa scholar mengatakan bahawa Al-Quran ataupun ayat tidak sesuai diterjemah sebagai verse. Tetapi persoalan yang besar, kita tidak ada perkataan lain yang mampu membawa makna yang Al-Quran nak bawa. Perkataan ayah dalam bahasa Arab artinya adalah simbol ataupun tanda. Dalam bahasa Inggeris kita terjemah sebagai sign. So apabila kita kata ayat 1, ayat 2, ayat-ayat dalam Al-Quran, dia bukan hanya tentang ayat literally tu. Dia bukan hanya tentang ayat ini panjang, ini adalah bermula dengan satu perkataan ini, kemudian berakhir dengan satu perkataan yang ini. Bukan itu. Ayat yang juga dimasukkan di dalam Al-Quran untuk kita pergi lebih jauh daripada itu, membawa maksud petanda ataupun tanda-tanda. Apabila Allah menyebut tentang ayat-ayat Al-Quran, orang Arab faham ayat di sini bukan hanya sentence, tetapi ayat yang bermaksud tanda. Apakah maksud tanda? Maksudnya adalah satu perkara yang datang sebagai tanda untuk kita reflect tentang apakah yang terkandung sebalik tanda itu. Sangat rumit. Mari saya beri contoh yang mudah. Contoh yang mudah adalah traffic light. Traffic light warna merah, hijau dan juga kuning. Apakah tanda dan apakah makna di sebalik tanda? Ramai orang dia hanya mampu untuk menguraikan tanda, tetapi dia tidak mampu untuk melihat apakah makna di sebalik tanda, dan itu penting. Sebagai contoh, lampu trafik ataupun traffic light. Lampu trafik hanyalah merah, kuning dan hijau. Kalau kita tengok merah, kalaulah kita tak tahu apakah makna merah, apakah yang kita lihat dan apakah kita faham? Oh, warnanya merah, lampunya merah. Itu sahaja. Merah adalah tanda. Apakah makna di sebalik tanda? Berhenti. So, bila lampu merah timbul, kita berhenti. Bila lampu hijau pula keluar, kita jalan. Lampu ini adalah tanda, dan apakah yang kita faham di kepala?
yang kita nak kena buat, itu adalah makna di sebalik tanda. Dan Al-Quran berkisahkan ini. Banyak perkara yang Al-Quran tunjukkan. Al-Quran bukan nak tunjuk physically macam tu. Al-Quran nak dedahkan tanda sahaja. Tapi tanda yang Al-Quran dedahkan sangat terpilih. Dan satu tanda yang Al-Quran dedahkan, ia membawa 1000 makna yang berbeza. Contoh pokok, contoh langit. Al-Quran dedahkan tentang langit. Bukan hanya tentang fizikal langit, tetapi Allah nak bagi tahu tentang apakah makna di sebalik langit ini. Adanya pencipta yang lebih besar dan lebih maha besar daripada ciptaannya. Itu adalah maksud yang kita kena faham. Itu dipanggil sebagai tadabbur, ataupun cuba nak pergi kepada tempat yang paling penting, iaitu reflection tentang apakah di sebalik tanda ini. Dan ini adalah kegagalan yang agak normal bagi ramai orang. Mereka gagal nak pergi kepada satu lapis demi lapis demi lapis demi lapis. Contoh, untuk mengetahui keajaiban Tuhan, adakah kita perlu menunggu awan berbentuk nama Allah, ataupun menunggu awan berbentuk nama Muhammad, ataupun menunggu awan membentuk sebagai orang yang bersujud dan juga orang yang rokok? Perlukah kita tunggu sampai begitu bentuknya? Bukankah kalau kita faham apakah konsep tanda dan makna di sebalik tanda, hierarki makna itu, kita tengok awan sahaja sudah tahu di situ adalah makna yang terkandung. Di situ ada makna yang terkandung. Bukan perlu pun untuk pergi kepada lebih. So, cara kita tengok, kita kena ubah. Awan tidak perlu berbentuk diri menjadi, awan tidak perlu dibentuk sebagai Tuhan ataupun Allah, perkataan Allah. Cukup saja kita melihat awan yang tidak bertiang, kita sudah tahu, subhanallah, ini ada penciptanya. Itu adalah cara pandang kita. Dan Al-Quran membawa cara pandang ini. Saya pernah hurai sebelum ini, pentingnya Al-Quran difahami bukan dalam kerangka bentuknya sahaja, tetapi difahami sebagai dalam kerangka makna-makna yang terkandung di dalamnya. Sebab itu awal selepas surah Al-Fatihah, Allah terus bawa satu surah yang sangat penting, sikun. Selepas surah Al-Fatihah adalah surah Al-Baqarah dalam Al-Quran secara susunan. Surah Al-Baqarah bermula dengan 3 huruf yang tidak pernah difahami oleh akal, kerana nak bagi tahu bahawa berhati-hati, kamu akan masuk kepada satu wilayah yang kamu tak boleh hanya faham dengan cara sekali pandang. Kamu kena pergi lebih dalam. Dan ini adalah tandanya. Alif Lam Mim, no, jangan fikir. Sebab tak ada orang boleh faham dengan fikiran. Dia hanya boleh difaham dengan perasaan. Now you have your limitation in rationality, but you don't have a limitation in understanding spiritually. Alright. Itu contoh yang saya nak bawa, bagaimana nak faham makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Dan kita pergi kepada ayat daripada surah Al-Hajj. Allah menyebutkan, afalam yasiru fil ardi fatakunu lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la tamal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Ayat ini saya hafal dulu dan saya sentiasa jadikan ayat ini keseronokan pengajaran penghayatan ketika saya keluar daripada kediaman saya. Kalau saya pergi jalan mana-mana, ayat inilah yang jadi temannya. Saya akan jadikan ayat ini sebagai asas. Kenapa aku keluar, kenapa aku nak cari benda-benda baru? Kerana aku nak apa yang ayat ini cakap kepada aku. Ayat ini sangat menarik. Pertama sekali Allah sebut afalam yasiru fil ard, tidakkah kamu mahu mengembara di muka bumi ini? Fatakunu lahum, Allah sebut satu perkara yang sangat besar. Allah terus pergi kepada jump to the effect. Allah pergi kepada jump to the result, pergi kepada hasilnya. Hasilnya adalah kamu akan mendapat satu perkara yang besar. Fatakunu lahum qulubun ya'qiluna biha. Pertama, kamu akan mendapat hati yang padanya kamu berfikir. Ada satu masalah di sini. Sejak bila hati berfikir? Bukankah fikiran digunakan oleh akal, difungsikan oleh akal? Satu persoalan kat situ. Yang kedua adalah au adhanun yasma'una biha. Kamu ada telinga dan kamu mendengar dengannya. Pelik. Satu lagi perkara yang penting. Bukankah telinga memang untuk mendengar? Kenapa Allah nak kena cakap? Yang ketiga, Allah sebut dia punya problem statement. Okey, Allah bagi dulu apa yang kamu dapat, kemudian Allah sebut problem statement. Ini struktur ayat ini. Pertama, Allah suruh apa yang kita, Allah sarankan kita supaya keluar mengembara di muka bumi. Allah sebut perkataan yasiru. Yasiru ini datang dalam fi'al mudhari', maksudnya kamu kena continuously, kamu kena keluar sekarang. You must do it now, you must do it constantly lah. Kemudian
Di mana di fil ardi, Allah tak mention di mana-mana. Allah mention fil ardi, tak perlulah nak naik ke langit. Tak semua orang berkesempatan untuk naik ke planet-planet lain, tetapi cukup saja kamu berjalan di daratan ini, fil ardi, di daratan ini, di muka bumi ini yang sangat luas ini, supaya kamu mendapat apa yang Allah sebut dua perkara di sini. Pertama sekali, hati yang berfikir dan telinga yang mendengar. Allah sebut dua perkara ini macam tiba-tiba dapat benda itu Tapi soalan akan muncul, sebab apa benda itu sangat penting? Sebab apa mengembara dan dapat dua perkara ini sangat penting? Sebab ada problem statement dia. Ada situasi yang mana kita akan menempuhi perkara tersebut kalau kita tidak memilih untuk mengembara. Allah tak kata kamu wajib mengembara, tapi Allah bagi mengembaralah. Sebab ini dia punya masalah yang kamu akan hadapi kalau kamu tidak mengembara, ataupun kamu tidak keluar melihat dunia. Masalahnya adalah fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Sesungguhnya yang buta bukanlah mata mereka, tetapi hati mereka yang berada dalam dada mereka. Ada 3 panca indera Allah sebut di sini. Ada 2 panca indera Allah sebut di sini. Pertama, dengar, iaitu adhanun yasma'una biha. Yang kedua, absar, lihat, penglihatan mereka. Tetapi Allah kata masalah kamu adalah bukan kamu tak nampak, bukan yang buta tu bukan mata kamu melihat apa yang kamu boleh lihat, kan? Tetapi yang buta adalah hati kamu. Kemudian Allah nak kata lagi, macam mana kita nak faham hati? Allah kata hati yang ada di dalam dada kamu. Sekarang di sini kita kena faham, kenapa Allah perlu mention sampai macam tu sekali? Kenapa detail Allah bagi tahu tentang hati tu duduk kat mana? Supaya kita tak terlepas ataupun kita tak tersalah sangka. Masalah yang berlaku adalah bukan pada luaran ini. Di dalam bahasa Arab ada beberapa konotasi ataupun terminologi yang menarik untuk menghuraikan makna apa yang ada dalam jiwa. Sudur adalah dada. Mungkin yang kita nampak ni adalah dada. Ada juga ulama berpandangan di bahagian luar itu adalah sudur. Kemudian di dalamnya adalah fuad, dan di dalamnya lagi adalah kulub. Ada yang kata kulub dulu, fuad dulu. Yang penting di bahagian luar adalah sudur, di bahagian dalam adalah kulub. Kulub ini adalah spiritual. Sudur ini adalah emotional. Maksudnya perasaan ni di bahagian luar. Tetapi spiritual ataupun hati, yang mana di situ letaknya kekuatan kepercayaan, dia di dalam. Sebab itu dalam surah An-Nas kan, kalau kita tengok Allah sebut qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisik-bisik ke dalam dada manusia. Kenapa Allah tak sebut qulubin nas, hati manusia? Kerana bisikan dan juga sangkaan dia hanya mampu mempengaruhi apa yang ada di luar. Dan apa yang ada di luar ataupun kepompong luar ini sangat memberi kesan, sangat bergantung kepada apa yang ada dalam. Yang di luar ini segala emosi terletak di sini. Kalau emosi kita sangat lemah, mudah dipengaruhi. Kalau emosi kita sangat kuat, kita takkan mudah dipengaruhi. Emosi yang lemah artinya kita terlalu ikut emosi. Maksudnya emosi menang. Emosi kita lemah maksudnya emosi itu yang menang. Kita terlalu ikut emosi kita. Kalau emosi kita kuat, kita lawan emosi kita. Kekuatan untuk melawan emosi datang daripada sini ke sini, datang daripada sini, datang daripada apa yang lebih dalam daripada tempat letak emosi yang bernama sebagai qulub. Itu penting. Jadi yang bermasalah, Allah kata dalam ayat ini, adalah apa yang ada lebih dalam daripada emosi itu, iaitu hati kamu, qulub kamu. Dan qulub ini sangat-sangat penting. Di sinilah tempat letaknya iman, tempat kita mengenali Tuhan, tempat tauhid itu bertapak di sini. Jadi yang buta bukanlah yang kamu lihat, tetapi hati kamu. Apa masalah dengan buta hati? Buta hati adalah satu masalah di mana kita tidak ada daya untuk reflect tentang apa yang berlaku. Kita tidak ada daya untuk fikir secara rasional tentang apa yang berlaku. Dan buta hati adalah satu keadaan di mana kita jadi tak sedar tentang apa yang telah berubah. Dan kadang-kadang kita terlupa, kita jadi tak sedar bahawa segala-galanya telah berubah, sesuatu sedang berlaku, dan ia mengujilah iman kita.
orang pergi, orang cakap pasal orang Islam sana sini, kita jadi tak ada perasaan, jadi mudah, jadi macam tak apa, hidup. Buta hati bukannya buat jahat, bukannya maksudnya kau buat jahat pergi curi rumah orang. Bahkan mungkin orang yang buat jahat, tetapi bila dia fikir aku ni jahat ni, dia tak buta hati, hatinya masih bekerja untuk mencari kebenaran. Tetapi ada orang yang dia pergi kerja, dia balik kerja, dia cari duit, dia tak ada perasaan untuk mempersoalkan tentang apa yang dia buat pada hari ini dan di manakah Tuhan di dalam diri dia. Dia tidak ada itu. Hati dia tak berfatwa untuk memberikan dia perasaan untuk mencari kebenaran. Bila dia buat apa-apa perkara yang biasa, dia tak terfikir, tak apalah. Dia jadi orang yang sangat biasa. Ini adalah dia panggil masalah mediocrity, masalah kesederhanaan yang telah menyebabkan manusia tidak fikir lebih daripada itu. Media telah berjaya membuatkan manusia menjadi ini. Televisyen, radio, segala benda yang bernamanya media, dia berjaya membuatkan manusia untuk hanya fikir apa yang boleh difikirkan sahaja. Fikir benda-benda biasa dah cukup lah, tak payah fikir benda-benda jauh katanya. Jadi persoalan dalaman dia tak fikir, persoalan tentang kebenaran agama, bagaimanakah agama ini bekerja. Sebab itu dia kalau yang mana yang dia tahu itu je lah yang dia kata, dia tak perlulah nak pergi tuntut ilmu. Ini masalah buta hati. Untuk mengubati masalah ini, kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini, surah Al-Hajj ayat 46, kamu kena yasiru fil ard, kamu kena keluar berjalan di muka bumi, supaya kamu ada hati yang kamu berfikir tentangnya. Ini satu metafora yang besar. Bukankah berfikir itu guna akal? Kenapa Allah tak kata fatakunu lahum aqlun yaqiluna biha, akal yang kamu fikir. Yang berfikir dengan akal, dia hanya mendapat apa yang dia nak dapat. Akal dengan hati, dia ada dua proses berfikir. Berfikir dengan akal adalah berfikir untuk proses untuk kita memahami, berbeza. Proses untuk kita memahami. Tapi berfikir dengan hati adalah proses untuk kita menghayati. Itu yang bezanya. Berfikir dengan akal adalah proses untuk memahami, proses to understand something. Berfikir dengan hati adalah proses untuk menghayati, to reflect something. So asosiasi dua perkara ini akan menyebabkan kita tahu. Untuk memahami satu perkara kita dapat, tetapi untuk menghayati satu perkara kita perlukan perasaan, kita perlukan hati. Dan hati inilah yang akan pulangkan ia kepada Tuhan. Hati inilah yang mencerna apa yang kita faham kepada tindakan kita, kepada konsep pandangan kita, kepada sudut pandangan kita kepada alam, dan juga kepada sistem nilai dalam hidup kita. Kita akan ubah benda itu. Kita akan ubah, takkan kita nak hidup biasa saja kan? Selama ini aku tak pernah pun menalami apa yang disebut-sebutkan orang. Apa kata kalau kita bantu? Dia mula aware tentang suasana dia, sebab dia mula tengok orang lain dekat macam mana. Bila dia keluar, dia tengok, contohnya dia pergi daripada Malaysia, dia pergi ke tempat yang jauh, contohnya UK ke, dia tengok macam mana negara orang Islam, orang bukan Islam ini berfungsi sebagai sebuah negara yang maju, yang kadar jenayahnya rendah, yang orang hanya tinggal rumah tak kunci, cukup, selamat dan sebagainya, tersusun. Kenapa benda ni tak ada dekat negara dia yang namanya negara Islam? Dia mula fikir benda itu. Dan proses berfikir itu tidak hanya mendatangkan pemahaman kepada dirinya, tapi dia mula menghayati, ini adalah makna di sebalik kata-kata Nabi SAW, satu hari nanti macam mana akan berlaku kiamat dan macam mana. Dan ini adalah satu ujian kepada kita bahawa apa yang Islam bawa bukan hanya pada form, bukan hanya pada negaranya, tetapi pada sistem nilai dan juga ciri-ciri yang ada pada negaranya. Kita mula tengok macam mana orang Islam di negara bukan Islam berfungsi sebagai seorang citizenship, sebagai seorang rakyat di negara ini yang sah. Kita tengok benda tu, kita hayati, dan itu adalah proses yang sangat besar. Kemudian adhanun yasma'una biha, kamu akan ada telinga yang kamu mendengar. Kenapa ada telinga kamu mendengar? Kerana selama ini kamu tidak mendengar. Kamu tidak mendengar, kamu tidak melihat. Kamu dah buta hati, kemudian kamu tidak mendengar. Tidak mendengarnya, saya boleh kongsikan di sini, saya boleh merumuskan, maksudnya tidak peduli. Konsep peduli telah menyebabkan, konsep peduli ini penting. Konsep peduli telah menyebabkan perubahan berlaku. Tetapi apabila konsep ini tidak ada, kita tidak jadi orang yang peduli, maka
usahakan kita nak mengejar tentang perubahan. Perubahan pun kita tak fikir. Yang kita fikir, aku esok nak makan apa, bagi anak bini nak cukup duit apa semua, cukup lah kata. Tak cukup. Itu hanyalah sekadar kehidupan. Kita perlu memberikan satu makna yang lebih daripada itu. Sistem nilai kita sebagai seorang hamba kepada Tuhan, sebagai seorang khalifah di muka bumi, banyak benda yang kita perlu fikirkan. Tetapi dia tak sampai kepada perlu fikirkan tu. Dia hanya sampai kepada cukuplah. So, telinga yang tidak mendengar adalah satu metafora yang Allah bagi kepada mereka yang tidak peduli. Tidak peduli bukan maksudnya tak ada benda tu. Sampai kat telinga dia. Sampai berita bahawa ada orang miskin dekat negara ni. Sampai bahawa ada di sana pendidikan yang tak cukup. Sampai. Tetapi dia tidak peduli. Dia tidak mendengar. Sebab tu Allah mention, yasma'una biha, kamu akan ada telinga yang mendengar apabila kamu keluar ke tempat yang baru. Maka mengembara ke tempat baru ataupun mengembara akan menjadikan kita ini yang Allah nak sebutkan. Pertama, penghayatan kita kepada satu perkara lebih mendalam. Kita akan mula melihat makna di sebalik makna, di sebalik makna, di sebalik makna. Kita tidak hanya ambil jalan. No, bukan macam tu hidup ini. Hidup ni adalah tentang sebuah penghayatan. Dan penghayatan itu adalah penghayatan untuk mencari kebenaran, mencari makna kebenaran. Yang kedua adalah kita menjadi orang lebih peduli tentang orang lain. Kita mula fikirkan tentang apakah yang boleh kita bantu, macam mana kita jadi orang yang peka dan juga peduli. Jadi peduli ni sangat besar, sangat penting. Ketika mana rakyat Malaysia yang sudah tidak lagi peduli, kita jadi peduli dan kita mula untuk membuat perubahan. Sebab kita tidak mahu menjadi sekelompok manusia yang majoriti, yang mediocrity, yang mana mereka ada masalah buta hati. Allah kata sesungguhnya yang buta bukanlah pandangan mereka, tetapi hati yang ada dalam dada mereka. Problem betul masalah buta hati, kerana masalah ini telah menyebabkan Islam hanyalah agama yang diamalkan hari-hari tanpa ada makna di sebaliknya. Kita jadi orang yang tidak ada makna. Di dalam hidup ini ada satu istilah menarik. Dia panggil istilah ni daripada Hamzah Yusof. Dia panggil penyakit Alzheimer hati. Penyakit Alzheimer hati ni maksudnya hati kita sudah tidak lagi rawan, tidak lagi berfungsi macam mana yang ia perlu berfungsi. Jadi semoga ayat surah Al-Hajj ayat 46 ini mampu untuk memberikan kepada kita sedikit sebab kenapa hari ini kita perlu fikir untuk pergi dan juga perlu mencari perkara-perkara yang baru. Mungkin yang saya maksudkan kembara bukanlah hanya sekadar kembara bergerak ambil tiket pergi negara-negara mana, tetapi kembara juga bererti kamu keluar daripada zon selesa kamu cuba mencari perkara yang baru dan cuba membiarkan hati kamu bekerja dengan pertanyaannya. Hati kamu dipenuhi persoalan dan kita cuba untuk mencari jawapannya. Yang penting biarkan hati berfungsi supaya kita tidak ditimpa penyakit buta hati. Jadi saya rasa setakat itu sahaja untuk kuliah kali ini, refleksi Al-Quran. Terus pergi ke www.tadabburcenter.com.my. .com sahaja, tak ada .my. Kita nak buat international sikit. Klik daftar dan juga isi sebagai keluarga Tadabbur Center. InsyaAllah saya orang yang menguruskan pemasaran dan juga lama buat tersebut akan sentiasa mengirimkan kabar-kabar gembira lah ataupun video-video terbaru daripada sidang penyampai Tadabbur Center sekalian. Jadi terima kasih untuk bersama dengan Tadabbur Center. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.